Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, apa semua ini? Kamu sekalian sudah gila. Kamu telah menyia-nyiakan waktu tanpa ada apa-apa. Bersabarlah dengan Allah Ta'ala. Kelak kamu akan melihat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika kamu mahukan hakikat Islam, maka hendaklah kamu melakukan penyerahan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kamu mahu pendekatan pada Allah Ta'ala, jika kamu mahu pendekatan dengan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kamu letakkan diri kamu di tangan kudrat dan tindakannya tanpa mengatakan kenapa atau bagaimana. Maka dengan begitu kamu akan dekat dengan Allah. Jangan mintakan apa-apa, kerana sesungguhnya semua itu tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan apa kamu mahukan melainkan apa yang Allah mahu. Jika tidak sempurna bagimu apa yang kau mahu, maka jangan mahu selain dari itu. Jangan engkau menentang Tuhan dalam ketentuannya, meskipun dia merampas harga dirimu, hartamu, keafiatanmu, anakmu, dan dia malukanmu. Maka senyum saja pada wajah kudrat dan iradatnya dan pengubahannya. Jadilah macam itu jika engkau memang hendakkan dekat dengan dia. Hendakkan diri suci dengan dia. Hendakkan hatimu sampai kepadanya. Dari sejak kamu berada di dunia lagi, sembunyikan sedihmu dan lahirkan gembiramu. Beradab dengan manusia dengan adab yang mulia. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembiranya orang mukmin di wajahnya, sedang kesedihannya disimpan dalam hatinya. Jangan mengadukan halmu kepada sesiapa pun. Kerana jika engkau mengadu dari takdir Allah, engkau akan jatuh dari pandangan Tuhan. Sedang apa yang engkau mengadu itu tetap tidak akan hilang daripadamu. Jangan cuba bangga dengan sesuatu pun dari amalanmu. Kerana membanggakan amalan akan merosakkan amalan itu dan membinasakan diri sendiri. Siapa yang memandang taufik Allah Azza wa Jalla pada dirinya, nescaya akan tertolak sifat bangga itu dari segala yang diamalkannya. Jadikan semua niatmu kepada Allah. Nanti dia akan menjadikan rahmatnya buatmu. Dan dia akan membukakan pintu untuk menuju kepadanya. Bagaimana engkau boleh membuat niatmu itu kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau selalu sahaja berdusta pada kata bicaramu dan perbuatanmu itu. Engkau terus mahukan kepujian dari manusia dan takut kecelaan mereka. Jalan Allah itu semuanya benar.
Kaum khusus itu hanya kenal yang benar sahaja tanpa dusta. Kebenarannya tiada kelihatan. Perbuatan mereka lebih banyak dari perbicaraan mereka. Mereka itu pengganti Allah dan khalifahnya pada manusia. Tokoh dan ahli bijaksana di bumi. Mereka itu adalah orang-orang utamanya dan khususnya. Tetapi engkau, wahai munafik, mana dirimu dari orang-orang macam ini? Jangan engkau cuba mengaku diri dengan nifakmu. Perkara semacam ini tidak datang dengan bersenang-senang, dengan bercita-cita dan omong kosong. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami tergolong orang-orang yang benar, dan berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Amin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara dan juga nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani bermula dengan ingatan beliau tentang ramai manusia yang mensia-siakan waktunya. Kemudian beliau berbicara tentang siapa yang ingin mengetahui hakikat Islam, maka hendaklah dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka jangan bertanya apapun dengan apapun yang Allah takdirkan dalam dirinya. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Dia menelannya, dia menerimanya dengan menunjukkan reaksi yang redha, yang sebenar, walaupun dalam hatinya ada kesedihan. Kerana hati suatu perkara yang kita tak mampu kawal. Kita boleh mengawal wajah kita, tapi kita tak mampu mengawal apa yang ada hati kita. Maka sebahagiannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, tidak mengadu kepada makhluk, cuma mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang kelima, niatkan segala amalan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan berbangga dengan amalan yang dilakukan, melainkan melihat taufik Allah. Dan perkara yang keenam, bagaimana sifat orang khawas yang sentiasa benar dan tidak berdusta dalam semua tindakannya, dalam semua bicaranya, sehingga Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka. Ini intipati yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baik, perkara pertama ialah betapa kita rugi dengan masa yang Allah berikan. Semua manusia, kaya atau miskin, sihat atau sakit, tua atau muda, Allah Ta'ala beri masa yang sama, 24 jam. Satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala tak akan kurangkan dan tak akan tambah ialah nikmat masa. Orang kaya ada 24 jam, orang miskin pun ada 24 jam, orang sihat ada 24 jam, orang sakit pun ada 24 jam. Masa ini adalah modal yang Allah berikan pada manusia. Allah yang Maha Adil ini memberikan masa yang sama kepada kita. Walaupun ajal kita mungkin berbeza, tapi masa kita sama. Yang kita masukkan ajal, yang ini penamat kepada usia kita. Ada yang mungkin tamatnya 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Tetapi masa sama. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bila Allah menyebut manusia dengan masanya rugi, kerana apa?
Sebab masa perlu dilaburkan. Satu-satu modal yang Allah beri pada kita, yang wajib kita labur, iaitu masa. Kita kalau dapat duit, boleh je kita tak melabur, simpan. Tapi bila masa, kita mesti melabur masa tadi, yakni melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat duniawi dan ukhrawi kita. Kali itu kita lihat bagaimana Allah Ta'ala membantu kita untuk melaburkan masa dan mendapat keuntungan, dengan Allah Ta'ala mewajibkan, Allah Ta'ala menyusun setiap ibadat kita dengan masa tertentu. Zuhur ada waktunya, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, supaya kita dapat sehari penuh masa dengan kualiti. Bila kita menyati Allah waktu tadi, Allah bantu kita dengan lafaz azan dan iqamah, sehingga kita, kalau kita benar-benar jaga segala ibadat dengan waktunya, kita telah melabur masa kita dengan cara yang betul. Bayangkan dengan solat yang kita lakukan, solat berjemaah pula, maka apa yang kita lakukan selepas solat dengan zikir, dengan majlis ilmu, semuanya ini pelaburan yang menguntungkan. Tapi kebanyakan manusia rugi. Ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sadaqallahul azim. Dalam Quran Allah sebut, dan Allah menundukkan bagi kamu matahari dan bulan yang silih berganti, dan juga Allah tundukkan kepada kamu malam dan siang. Apakah maksud Allah tundukkan matahari dan bulan, malam dan siang kepada kamu? Kesemuanya itu memberi maksud masa. Adapun matahari yang menentukan 24 jam kita, adapun bulan yang menentukan tahunan kita, hari bulan itu dan ini. Adapun malam dan siang dalam menentukan setiap detik perjalanan 24 jam. Allah beri ini pada kita. Maka saya menguasai 24 jam saya, tuan-tuan menguasai 24 jam tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala dah tundukkan waktu ini untuk kita. Dan kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah beri apa yang kita nak. Ini Allah beri apa yang menjadi maslahat untuk kita. Allah beri udara, Allah beri kesihatan, Allah Ta'ala beri kita keluarga, Allah Ta'ala beri kita kebahagiaan yang kita cari, kegembiraan dan semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Innal insan, tetapi manusia ini la zalumun kafar, banyak yang zalim dan kufur. Zalim dalam penggunaan nikmat Allah, kufur yakni tidak menyandarkannya kepada Allah. Dia ingat apa yang dia dapat tu sebab dia bijak, dia cerdik, dia kuat, sebab dia ada kabel, sebab ni pengalaman dia 20 tahun, 30 tahun. Dia lupa itu kurniaan Allah. Seorang yang menisbahkan nikmat Allah Ta'ala bukan kepada Allah, maka itu adalah ciri-ciri kufur. Yang dimaksudkan kufur di sini bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Kerana itu apapun yang kita dapat dari nikmat-nikmat Allah, maka kita berkata ini daripada kurniaan Allah. Bahkan saya dengan jazam, dengan yakin, dengan percaya, kalau Allah tak bagi, saya tak dapat. Kita tak bercakap macam orang kafir bercakap, ini kalau Allah tak bagi pun, saya memang layak dapat, Allah pun tak boleh halang. Maka ini kekufuran. Orang beriman tahu, kalau Allah tak izin kita bernafas oleh satu detik, kita tak boleh bernafas.
Kalau Allah tak izinkan kita keluar oleh satu kalimah, kita tak boleh keluar kalimah tadi. Kerana semuanya dengan izin Allah. Jadi kita sentiasa mengingatkan diri kita, nikmat yang kita dapat hari ni, jangan kata usaha keras kita. Jangan kata kerana kita bijak. Jangan kata kerana kita bertuah, lahir bulan 5, lahir bulan 6. Jangan kata sebab kita keturunan baik, keturunan bagus. Jangan kata begitu. Bahkan ia datang dari Allah sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalannya. Maka semua nikmat dilihat sebagai ujian, sebagaimana semua nikmat dilihat sebagai kurniaan. Jadi masa yang Allah beri kepada kita, kalau kita tidak mampu untuk buat investment, pelaburan mencari pahala dan keselamatan, kita rugi. Antara soalan yang akan ditanya kepada kita kiamat kelak, sabda Nabi SAW, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah. Sentiasa kaki anak Adam tidak boleh berganjak pada hari kiamat kelak, sehingga ditanya tentang umurnya, apa yang dibuat. Umur kita akan tak Tuhan tanya. Tuan-tuan, bila kita mati, umur kita 40, 50, 60. Paling besar yang patut kita takut, dan sepanjang usia yang Allah beri pada kita, itu pun Allah dah diskaun banyak. Allah tak kira waktu kita tidur. Tidurlah. Allah tak kira waktu kita makan, minum, berak, kencing. Maka itu keperluan kamu secara dururi. Maka Allah menuntut waktu 5 waktu solat sehari semalam. Apa yang kamu lakukan waktu itu. Allah menuntut sebagai harta yang patut kamu zakatkan. Allah menuntut sebagian waktu untuk kamu belajar kenal Allah. Bukan semua waktu, sebahagian waktu. Kerana Allah Ta'ala memberi ruang untuk keperluan-keperluan manusia kamu di dunia. Tapi kamu kena peruntukkan waktu untuk mengenali Allah. Maka untunglah orang yang meletakkan semuanya untuk Allah. Dan menyesallah orang yang meletakkan separuh pada Allah, separuh untuk hawa nafsunya. Dan rugi dengan serugi-ruginya orang yang tidak ada masa dengan Allah. Masanya semuanya hawa nafsu. Masanya semua dalam menyalahi perintah Allah. Kerana itu Imam Ibn Qudamah memberi satu perumpamaan. Umpama kita manusia hidup di dunia seperti manusia yang sedang berlayar dan singgah di sebuah pulau milik seorang raja. Maka kapten kapal kata, tunggulah sini sekejap, kita berehat sekejap sebelum kita meneruskan perjalanan balik ke negara asal kita. Maka manusia turun. Yang sebahagian turun, dia mengutip segala benda-benda berharga di situ, di tepi pantai dan sebagainya, kutip untuk buat balik. Sebahagian lagi bermain dengan ombak, bermain dengan pantai, bermain dengan kerang, bermain dengan hiburan di tepi pantai. Sebahagian lagi menceroboh di dalam kawasan larangan di pulau tersebut. Lalu bila bunyi semboyan dibunyikan, semua kena naik. Semua kena naik. Maka ketiga golongan ini naik atas kapal dan berlayar untuk sampai ke negara asal yang sedang ditunggu oleh raja untuk menyambutnya. Maka golongan pertama, yang sepanjang berada di pulau seketika dikutip semua yang berharga, raja sayang dia. Maka diberikan mereka anugerah yang hebat. Golongan kedua tak buat apa-apa. Kerjanya cuma menari di tepi pantai, ambil ombak, ambil gambar tepi pantai. Maka ini yang memberikan hak syahwat sahaja. Dia tak balik buat apa, dia balik tak buat apa-apa. Golongan ketiga pula yang langgar semua, yang pergi ke pulau tadi untuk langgar semua larangan, tempat larangan diraja. Maka dia dihukum dan diazab. Maka lihat perumpamaan ini yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah.
Itulah perumpamaan masa-masa kita di dunia. Kita, tuan-tuan sekalian, kalau di sini kita mengambil segala manfaat waktu kita dengan menjaga solat, menjaga zikir, menjaga bacaan Quran, menjaga hak-hak Allah Ta'ala, menyebarkan agamanya, mengajak manusia perkara yang baik, mencegah perkara mungkar, kita mendapat segala kekayaan daripada masa yang kita peruntukkan. Tetapi kita tulis dalam Facebook, masa kita ditulis yang baik, itu pelaburan yang menguntungkan di sisi Allah. Kita duduk menuntut ilmu, ini pelaburan yang baik di sisi Allah. Kita duduk baca Quran, duduk berselawat, kita duduk berzikir, ini keuntungan yang besar dan pelaburan kita pada jalan Allah. Allah yang memberi keuntungan yang tak pernah diberi oleh manusia. Panjang kita hidup berbisnes, berapa persen orang nak bagi untung kita bila kita bisnes dengan orang? Bank ke? Bitcoin ke? Mana mata wang kripto? Berapa persen dia nak bagi kita? Okay, dia bagilah kita naik sampai sekian banyak. Apakah dapat melawan keuntungan yang Allah beri pada kita? Sebab itu orang kalau tahu hakikat ini, mereka akan jadikan masa mereka semua untuk Allah, kerana Allah. Maka mereka orang paling berjaya dan raja di hari akhirat kelak. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita, kalau kita nak tahu tentang hakikat Islam yang sebenar, untuk kita melihat segala kebaikan, untuk kita melihat segala kehebatan hidup ini, ialah hendaklah kita buat penyerahan pada Allah dengan sebenar. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Lalu kata Ibrahim, aku menyerahkan diriku pada Tuhan sekalian alam. Maksudnya bila kita Islam sungguh-sungguh, jangan Islam main-main. Islam sungguh-sungguh maksudnya segala perintah Allah kita buat, segala larangan kita tinggal. Orang yang macam ni yang disebut sebagai bersabar dengan Allah. Apa maksud bersabar dengan Allah? Dia sabar dalam menjunjung perintah Allah, dia sabar dalam meninggal larangan Allah, maka dia akan melihat keajaiban dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, nilai kembali Islam kita. Alhamdulillah Allah lahirkan kita Islam. Maka nilailah Islam kita, upgrade Islam kita, kuatkan Islam kita. Kalau kita sudah solat, kalau kita sudah zakat, kalau kita sudah haji, kalau kita sudah puasa, kalau kita sudah buat segala rukun Islam, sempurnakanlah. Kalau kita sudah sempurnakannya, maka ulanglah. Kalau kita sudah ulangkannya, maka sampaikanlah. Ajak manusia. Kalau kita sudah sampaikannya, maka lihatlah semuanya ini ialah daripada Allah, bukan daripada kita. Allah bagi, kurnia Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kita nak dekat dengan Allah, satu cara. Ya, ramai orang bila nak dekatkan dengan Allah, maka caranya ialah dengan beribadat. Ya, itu satu cara. Tapi di sana ada jalan yang paling ringkas berbanding jalan-jalan lain. Apa jalan ringkas? Jangan cakap banyak. Tuan-tuan, kita kalau nak rapat dengan orang, kita nak pekerja yang setia, bos kata apa, jangan kata kenapa bos, sebab apa bos. Apatah lagi menentang perintah. Selagi mana kita tak tanya kenapa, bagaimana, maka kita akan menjadi pekerja yang disayangi. Kita tak tangguh, kita tak cari alasan. Oleh sebab itu, untuk dekat Allah dengan jalan yang singkat ialah redha dengan takdir. Kita katakan memang banyak jalan-jalan untuk kita dekat dengan Allah. Ada yang mendekati Allah dengan solat, ada yang mendekati kepada Allah dengan sedekah, ada yang mendekati kepada Allah dengan cara mendampingi para ulama,
Semua cara-cara ini valid, salihun, betul. Tapi ada cara yang paling singkat. Cara yang paling singkat ialah jangan pernah mengeluh dengan takdir Allah. Orang yang tidak pernah mengeluh dengan takdir Allah, dia dah paling cepat sampai. Tuan-tuan, kita tahu kereta ni semuanya boleh bawa kita ke satu destinasi. Kita nak ke Kuala Lumpur daripada Johor Bahru, yang naik kancil pun sampai, yang naik Myvi pun sampai, yang naik lori pun sampai. Soalannya siapa yang paling cepat sampai? Memang kita akan sampai semua, insya-Allah. Yang naik bas ramai-ramai pun sampai. Mungkin yang naik bas tu nak sampai tu Sungai Besi 5 jam. Mungkin. Yang naik lori mungkin 7 jam, 8 jam. Yang naik kancil mungkin 4 jam. Tapi yang naik kenderaan yang lebih laju mungkin 1 jam. Maka bila kita nak dekat dengan Allah, ada yang rasa kesan pendekatan dengan Allah itu selepas beberapa puluhan tahun. Ada yang mungkin beberapa bulan, ada yang mungkin beberapa hari. Jalan yang paling singkat untuk kita dekat dengan Allah, redalah dengan segala takdirnya, maka niscaya kita dekat dengan Allah. Kalau kita bagi perumpamaan, kalau anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, maka kalau dia tak membantah kita, dia dengar cakap kita, dia anak kita sayang. Baik kalau dia bantah kita, dia banyak buat argument dengan kita, maka kita tak akan letakkan dia keutamaan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika sekiranya apa yang kamu nak kamu tak dapat, tidak sempurna kemahuanmu, maka jangan kamu minta lagi, bukan redha dengan apa yang Allah berikan. Tuan-tuan sekalian, kita ada satu cara dengan mengetahui apakah Allah Ta'ala nak beri kepada kita ataupun Allah nak suruh kita redha. Bila kita berdoa, dalam doa kita, contoh, ada orang di doa nak dapat anak, atau di doa nak dapat suami, tapi dia dah sampai satu masa tak mungkin dia dapat anak sebab dia dah menopause, sebagai contoh. Atau sebagai contoh, dia kalau dia lelaki dah tua sangat, memang keinginan kahwin dah tak ada. Walaupun dulu dia berdoa, moga-moga hadir seorang muslimat, seorang isteri solehah, tapi dengan tempoh yang sudah pun berjalan begitu pantas, dia belum dapat. Maka itu tanda Allah nak berikan kepadanya, Allah nak suruh dia redha dengan benda tu. Bukan Allah tak bagi apa dia nak, Allah telah bagi apa yang lebih baik daripada apa yang dia nak. Maka bila mana dia memilih redha, maka dia, ada orang daripada awal lagi dia minta, dia dah pilih redha. Ya Allah, aku inginkan zuriat, tapi kalau aku ditakdirkan tidak ada, aku sudah redha daripada awal lagi. Ada orang dia terus meminta, dia tak pernah putus asa, dia doa, tapi sampai masa dia faham, umurnya dah 50-60, dia tidak salah, dia berharap berlaku keajaiban seperti Ibrahim. Ya Allah berkuasa. Tetapi dan doa kita juga, kita juga melihat dari aspek-aspek yang lain, iaitu Allah nak beri lebih baik pada kita, maka kita pun pilih redha. Dan kita tidak menentang apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan, walaupun perkara tadi menyebabkan kita malu. Bila dah kahwin lama tak ada anak kan malu, seperti maruah kita sedang dirampas oleh Allah. Allah ambil maruah kita, Allah hina kita. Zahirnya kita melihat Allah tak beri apa yang kita nak, bahkan Allah ambil orang yang kita sayang. Kalau kita tak ada anak, mak kita pula mati, ayah mati misalnya, maka katakan ini semua takdir Allah yang kamu perlu redha kalau kamu nak dekat dengan Allah. Zahirnya kita nampak macam Allah malukan kita. Zahirnya ialah kalau kita kahwin tak ada anak, malulah orang tanya. Kita pun kata, ialah tak ada rezeki. Dalam hati kita, ya malu kita. Kita misalnya bila anak tak berjaya, nak buat macam mana, tak ada rezeki, dah hati kita malu kita. Namun kita tidak pernah menentang ketentuan Allah. Bahkan kita menganggap itu yang lebih baik. Kita kekal senyum macam biasa. Kita tak tunjuk depan orang, kerana benda yang paling Allah murka. Bila Allah uji kita terlalu tunjuk sangat.
Kalau sakit, tunjuk sangat sakit. Jangan, tahan. Kalau sedih, tunjuk sangat sedih. Tahan. Kalau marah, tunjuk sangat marah. Tahan. Tahan, itu semua namanya sabar. Sebab itu disebut dalam hadis. Tapi yang sebenarnya ia adalah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iaitu bishrul mu'min fi wajhihi wa huznuhu fi qalbihi. Gembira orang beriman pada wajah tapi hatinya sedih. Maksudnya apa? Dia tak akan menzahirkan masalah dia pada orang ramai. Tak akan. Dia tak akan tunjukkan bahawa dia perlukan simpati. Tak perlu. Atau dia perlukan perhatian. Tak perlu. Kerana dia lebih mengharapkan perhatian Allah. Sebab tu orang macam ni, tuan-tuan, tak ada benda yang boleh menghalang dia untuk taat Allah. Tak ada benda yang boleh menghentikan dia daripada taat Allah. Tidak ada. Sebab dia telah meletakkan perintah Allah lebih utama daripada dirinya. Dia akan sembunyikan semua perkara. Dia akan sembunyikan masalah dia. Dia akan sembunyikan sakitnya. Dia akan sembunyikan kesedihan dia. Dia akan sembunyikan kemiskinan dia. Semua disembunyikan. Biar jangan ada orang tahu. Kerana dia hanya nak mengadu kepada Allah. Dia hanya berharap pada Allah. Dia tidak mahu mengadukan takdir Allah kepada makhluk. Bagaimana seorang anak yang baik, dia tak akan mengadu pada orang luar kerana mak dia marah dia. Atau ayah dia marah dia. Kerana dia tahu mak ayah dia ada autoriti itu. Maka dia tenang. Allahumma ilham, melainkan dia tanya untuk mendapat pendapat untuk dia jadi lebih baik. Maka di sini kita lihat bagaimana orang yang dekat dengan Allah, yang benar-benar dekat dengan Allah SWT. Kemudian Syekh menyebut lagi, jangan sesekali berbangga dengan amalan kita, apa pun yang kita lakukan, mana-mana pun amalan. Tapi letakkan semuanya itu kerana Allah yang membuka pintu hati kita untuk buat. Kerana Allah Ta'ala yang memberi peluang ini untuk kita buat. Sebab tu bila kita bersedekah, orang kata terima kasih Haji sedekah banyak. Bukan saya bersyukur pada Allah. Kerana Allah yang membuka peluang ini pada saya. Allah yang memberi kekuatan ini. Kalau tidak kerana Allah, saya tak mungkin melakukan kebaikan ini. Ketika mana orang puji kita, kita dengan cepat mengembalikan pada Allah. Terima kasihlah Tuan Haji kerana belanja kita makan, seronok. Kita kata bahkan saya yang bersyukur pada Allah kerana Allah beri peluang saya untuk buat baik ni. Allah buka peluang ini. Kalau Allah tak buka, saya mungkin tak buat baik. Maka kita patut sama-sama syukur pada Allah. Apa pun orang puji kita, kita dengan cepat berkata, ini peluang, ini adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada kita semua untuk buat kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu nak menjadi orang yang khawas, maka bagaimana nak jadi orang yang khawas, yang dekat dengan Allah Ta'ala? Bahawa setiap niat kita, setiap perbuatan kita, biarlah ikhlas kepada Allah. Jangan kerana pujian manusia, jangan kerana takut celaan mereka. Oleh kita hidup sekarang dalam dunia perlukan pujian. Maka direka kita medium sosial hari ni, Facebook dan sebagainya, dia letakkan butang like je. Tak ada butang unlike atau dislike ke, tak ada. Semua like atau jangan tekan apa-apa. Butang Facebook kita ada like atau jangan tekan apa-apa. Butang IG kita ada love ataupun jangan tekan apa-apa. Dia tak ada tulis hate, benci dan sebagainya. Untuk menunjukkan kita hidup dalam dunia dilambung dengan pujian, mengharapkan pujian, mencari pujian. Siapa yang besar pujiannya, maka dia anggap sebagai selebriti, Insta famous ke, dia anggap sebagai selebriti Facebook dan sebagainya. Kita hidup dalam dunia yang bahaya sebenarnya. Dunia yang mengharapkan pujian amat bahaya. Tapi kita sedar, kalau sekiranya kita dah asal niat kerana Allah, maka pujian itu hanya sebagai tanda menyokong kebaikan. Saya like banyak status kerana saya menyokong kebaikan. Saya suka benda tu. Dan sebagaimana orang ni, bila orang like dia bukan kerana dia nak berbangga, tapi bagaimana dia merasa
apa yang dilakukan diambil manfaat, dia seronok. Sebab Nabi kata sebaik-baik kamu yang paling banyak beri manfaat. Maka apa yang ditulis telah dimanfaatkan oleh sejumlah manusia. Alhamdulillah. Pun begitu, kita kena hati-hati. Benar, itu asas yang baik. Tetapi kita perlu hati-hati. Memang dunia kita ialah dunia di mana kita mencari pujian orang. Dunia di mana kita takut apa yang dibicarakan secara negatif oleh netizen, oleh orang ramai terhadap kita. Kita amat takut. Sehingga kita lupa tentang pujian yang sebenar yang kita harap Allah. Kejian yang paling kita takuti, kejian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti orang munafik yang cuma harapkan pujian manusia, tidak Allah. Yang takut kejian manusia, bukan kejian Allah. Sedangkan sebenarnya yang mengangkat kita Allah, yang menurunkan kita Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Katakanlah dia Allah, diberi kerajaan siapa yang dikehendaki, kekuasaan, dan mencabutnya kembali daripada siapa dikehendaki. Dia Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghina siapa yang dikehendaki. Ini Allah, ini kerja Allah. Bukan kerja manusia angkat kita. Manusia tak mampu angkat kita. Bukan kerja manusia jatuhkan kita. Dia tak mampu jatuhkan kita. Yang mampu angkat kita dan jatuhkan kita Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau ya Allah memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau ya Allah menghina siapa yang engkau kehendaki. Bila Allah nak hina seseorang, walaupun dia ni pemimpin negara dunia, Allah boleh jadikan penghinaan itu berlaku pada dia. Tentang ini penghinaan di dunia, bagaimana penghinaan di akhirat kelak. Apakah kita dapat bayangkan akhirat kelak terhina kita? Dek dosa dan kesalahan kita. Dek pergantungan kita dengan makhluk sehingga lupa Allah yang menciptakan. Allah tempat kita kembali. Allah yang beri nikmat. Allah yang beri segala-galanya kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia Allah yang berikan kepada kamu apa pun kamu nak. Tiba-tiba natijah akhirnya kita dengan manusia juga. Bercita-cita kosong dengan manusia. Bersenang-senang dengan manusia. Sebab itu orang yang cuba bersenang-senang dengan manusia tetap tidak akan bahagia. Kita nak bersenang-senang dengan Allah. Bila benar kita dekat dengan Allah, maka kita akan lihat orang ni, dia akan banyak beramal daripada bercakap. Amalannya lebih banyak daripada percakapan mereka. Maka mereka ialah ayat Allah atas muka bumi ini. Bukan kebijaksanaan yang Allah berikan pada mereka untuk mengajak manusia mendampingi Allah SWT. Dan ini apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir tentang bagaimana kita dalam manfaatkan waktu kita. Kita nak sabar dan melaksanakan perintah Allah. Kita mestilah sentiasa mempertingkatkan keislaman kita. Kita mesti sentiasa menyerahkan diri kita secara mutlak kepada Allah. Jangan mengadu apa yang berlaku kepada kita daripada segala takdir Allah. Bahkan meredainya, bertenang dengannya. Dan jangan menyandar satu amalan pada diri kita. Semua amalan itu sandarkan kepada Allah SWT. Perbetulkan niat kita. Dan semua amalan dan tindakan kita benar dalam semua perkara. Dan jangan mengharapkan pujian manusia atau takutkan kejian mereka. Kerana inilah sifat-sifat munafik. Yang mengharapkan pujian, yang takutkan kejian, maka ini sifat munafik. Kita ingin pujian Allah, kita takut kejian Allah. Dan inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Inilah yang mengangkat kita menjadi golongan khawas di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.